Tak, kita tak ada. Ada kita. Hadis 16. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillah masyaallah la quwata illa billahi masyaallah. Kullu ni'matin minallah masyaallah. Al khairu kulluhu biyadillah masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat sama-sama kita pada pagi ini untuk gantikan waktu yang terluang daripada kuliah yang sepatutnya disampaikan oleh Ustaz Omar. Kuliah tajwid kita tangguhkan dahulu. Jadi kita sambung baca hadis Nabi SAW yang dihimpunkan oleh Syekhna Abuya Syekh Fahmi Zamzam, hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara beliau, memanjangkan umurnya dan diberikan kebaikan kepadanya insya-Allah. Jadi kita sambung hadis hari ini yang ke-16. Hadis yang ke-16 muka surat apa tu? 34. Muka surat 34. Yang mengucapkan salam pada saya di ruangan komen di dalam Facebook live kita. Saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nurizita, Puan Elvira, Puan Syah Hafsah, Puan Zaimah dan juga sahabat-sahabat yang lain insya-Allah. Mudah-mudahan sentiasa dirahmati Allah. Baik, tajuk ataupun tema hadis pada hari ini menghormati tetamu. Menghormati tetamu. An Abi Shuraih Al-Khuza'i radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Daripada Abu Shuraih Al-Khuza'i radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Puan Zaimah tanya buku apa ustaz guna? 40 hadis akhlak mulia. 40 hadis akhlak mulia. Kalau ada yang nak dapatkan nanti datang ke Kubak boleh belilah. Kita ada sikit stok, ada 4-5 buah lagi. Okey. Jadi hadis ini sebenarnya adalah satu hadis daripada hadis yang panjang, tapi Syekh potong untuk ambil syawahid dia pada bahagian tetamu tadi, iaitu sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Hadis yang sama ada disebut juga berkenaan dengan jiran. Hadis yang sama juga disebutkan tentang beberapa perkara lain lah. Baik, jadi kita baca keterangan daripada Fadilatul Syekh. Menghormati tetamu adalah suatu perkara yang disepakati oleh masyarakat antarabangsa. Yang pertama, kita ni hidup bermasyarakat lah. Bila bermasyarakat, kita jumpa orang, orang pun jumpa kita. Jadi kita ada rumah, orang lain pun ada rumah. Maka bila keadaan yang sebegitu berlaku, perkara biasalah, sama ada kita pergi ke rumah orang ataupun orang pergi ke rumah kita atas apa-apa hajat lah. Akak ada buku tu? Ada? Ada. Disebabkan hajat itu, maka Syekh kata sesuatu menghormati tetamu ni perkara yang disepakati oleh masyarakat antarabangsa lah. Bila orang datang bertamu ke rumah kita, maknanya kita hormati dia. Itu juga apabila kita pergi bertamu ke rumah orang, kita juga dihormati oleh orang ataupun orang yang bertamu ataupun orang yang menerima tetamu. Dan sebenarnya dalam agama kita, bertamu ni juga adalah suatu perkara yang sangat-sangat dituntut lah. Dituntut. Yang kita sebut ziarah kan. Kita pergi berziarah. Ziarah ni kepada orang hidup. Jadi tujuan ziarah tu
Kalau semata-mata berziarah pun, malaikat sudah mendoakan dia sepanjang perjalanan dia. Dan Allah Ta'ala memberikan keampunan. Ya, Allah Ta'ala memberikan keampunan. Pernah dalam satu hadis disebutkan ada seorang yang dia pergi berziarah kepada sahabat dia, nak bertamu lah. Pergi berziarah. Dan Allah hantarkan malaikat menyerupai orang lah. Hantarkan malaikat, pergi tanya kat dia, kau ni nak pergi mana? Dan kau nak buat apa di rumah orang tu? Orang ni tadi, saya ni nak pergi ziarah. Apa tujuan kau pergi ke sana? Tak ada tujuan apa-apa. Semata-mata nak ziarah saudara. Semata-mata nak ziarah saja. Betul ni, tak ada apa-apa. Bukan kerana maslahah. Maslahah tu ialah kawan tu masak sedap ke? Kan? Sebab dengar-dengar dia pandai masak nasi kandak. Kak Ju. Dengar-dengar dia pandai masak nasi kandak, jadi dia datang rumah kawan tu sebab bukan nak ziarah kawan tu sangat. Dia nampak nasi kandak tu je. Jadi itu maslahah. Maksudnya pergi kerana ada sesuatu tujuan lah. Ada satu sebab. Dia kata tak ada. Memang tak ada. Oh ke sebab kamu datang orang tu bagi duit banyak ke? Kan? Ataupun kamu datang nak pergi minjam duit ke? Ataupun kamu datang adalah tujuan apa-apa tujuan lain. Dia kata tak ada. Tak ada apa-apa tujuan melainkan aku nak ziarah saudara aku saja. Jadi sebenarnya malaikat tu pun bagi tahu, aku ni adalah utusan Allah, menyampaikan kepada kamu bahawa segala dosa kamu diampun oleh Allah SWT. Kerana ziarah tadi. Tak ada apa-apa sebab pun. Datang nak tengok, nak jenguk, tanya khabar saja. Kan begitu. Jadi bertamu ni juga adalah satu perkara yang lazim sejak zaman dahulu. Di mana bila bertamu dia melibatkan permusafiran. Kita bermusafir, bila bermusafir kita perlukan tempat teduh. Tempat tidur, tempat bertanggak, orang kata tempat singgah. Jadi bila singgah, maka orang akan bertamu lah. Sama ada dia bertamu ke rumah orang yang dia kenal ataupun dia bertamu ke rumah orang yang dia tak kenal. Boleh tengok cerita Musang Berjanggut. Tengok. Pernah tengok tak cerita Musang Berjanggut? Cerita Piramli tu kan. Dia nak cari bini kan. Dia nak cari bini, dia bawa karung guni tu, yang isi kacang campur dengan garam lah apa ke benda tu, nak suruh tengok siapa yang sanggup mengasingkan. Yang sanggup asingkan tu, hak tu lah dia pilih jadi bini. Kan dia pergi rambang je. Rumah orang ni dia bertamu kan. Itu bertamu. Jadi orang dulu tu, bila ada orang datang, mereka akan sambut sebagai tetamu. Itu biasa. Kan? Dan dalam agama kita, hak orang yang bertamu tadi menjadi hak dia dilayani 3 hari. Kenapa? Sebab orang dulu kadang-kadang dia bertamu sebab dia putus bekalan. Dia musafir, kan, lalu satu kampung. Bila lalu satu kampung, dia kan nak restock lah, istilah kita tu restock bekal kan. Bekalan dan dia pun melalui satu perjalanan yang panjang, dia pun perlu rehat, dia perlu makan, dia perlu minum. Jadi bila macam tu, secara rawaknya mereka akan singgah ke mana-mana rumah. Saya mohon untuk bertamu di sini. Maksudnya dia jadi tetamu dan menjadi satu kewajipan bagi tuan rumah tadi layan dia 3 hari. Itu dalam Islam. Lepas daripada 3 hari, tidak lagi wajib untuk dia berikan apa yang patut dia berikan. Ihsan saja. Kalau nak seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, itu ihsan. Tapi yang wajib tuan rumah bagi, makan, tempat tinggal, tempat tidur lah, adalah selama 3 hari. Lepas 3 hari, tak wajib dah. Dia nak, kau nak terlentang nak apa pun, ikut engkau lah. Tapi lebih daripada tu, kalau dia memang nak tanggung, maka dia itu adalah ihsan. Jadi itu konsep bertamu. Konsep bertamu. Cuma kalau diaplikasikan pada kita akhir zaman ni, susah sikit lah. Kita yang tu, ya kan. Jadi memang susah. Dia perubahan zaman itu akan menyebabkan perubahan suasana. Kita pun masing-masing hidup berpagar. Dulu kan kampung rumah satu ke rumah jauh. Kan. Jadi suasana kejiranan dahulu berbeza dengan sekarang. Tambah lagi orang duduk kondo kan, 3 tier security pula rumah. Kita pergi tengok juga rumah kan, rupanya macam-macam jenis rumah sekarang. 3 tier security tu. Dekat guard depan taman satu dah, guard bawah lobi satu dah. Lift pula kad boleh masuk kat dia punya floor saja, tak boleh masuk kat floor orang lain. Kan. Jadi kejiranan memang jadi agak sempit lah.
tak meluas macam dulu-dulu kita nak pergi rumah siapa pergi, rumah Makcik Kia, rumah Makcik Jenab, rumah Makcik ni pergi. Kan nak pergi mana-mana pergi. Kan. Taman kita ni masih longgar lagi. Tapi ada pro and cons lah. Bila longgar macam ni, security pun longgar, bahayalah juga. Kan bahayanya tu adalah. Zaman berubah. Okey. Cuma kita nak cerita tadi dalam bab bertamu ni adalah satu perkara yang memang sudah lazim daripada dahulu lagi. Bukan dekat Malaysia saja, maknanya satu dunia pun. Orang bertamu. Tidak ada satu masyarakat pun di dunia ini kecuali mereka hidup saling menghormati tetamu yang datang berkunjung ke rumah mereka. Namun yang menjadi keistimewaan Islam adalah apabila penghormatan yang diberikan kepada tetamu itu berdasarkan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat. Ni refer pada hadis tadilah. Sebab hadis tadi kata siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka dia muliakan tetamu dia. Maknanya orang yang muliakan tetamu itu adalah tanda ciri dia beriman dengan Allah dan hari akhirat. Maknanya KPI kita tengok pusing-pusing kan, KPI bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah adalah tengok macam mana dia dengan tetamu. Sampai iman tu dinilai macam itu. Kalau dia pandai hormat tamu, maknanya dia orang beriman. Beriman tu kepada siapa? Kepada Allah dan hari akhirat. Kenapa disebut dua tu? Kan beriman kan, rukun iman kan ada 6 kan? Kenapa tak sebut beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada yang qada qadar apa semua yang lain tak disebut? Kenapa hanya dipilih dua saja? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sebab orang yang beriman kepada Allah, dia nak tengok apa Allah redha kan? Dia nak cari apa benda yang Allah suka. Itu satu. Yang kedua, kenapa beriman dengan hari akhirat? Sebab hari akhirat, orang yang beriman dengan hari akhirat, dia tahu hari akhirat, hari dibalas segala perbuatan. Jadi memuliakan tetamu tu adalah amal yang Allah redha. Dan amal yang Allah redha pasti akan dibalas. Jadi sebab keyakinan dia, maka dia buat. Aku yakin pada Allah, maka aku nak buat apa Allah suruh. Aku yakin pada hari akhirat, aku yakin bahawa Allah akan balas. Aku buat baik pada orang ni, nanti Allah akan balas kebaikan yang aku buat pada orang itu di hari akhirat. Maka dia jadi KPI keimanan. Itu special dalam Islam lah. Dan bukan itu saja, dalam hadis juga disebutkan, tetamu ni bila datang, dia bawa berkat. Dia bawa rahmat daripada luar rumah, bawa masuk. Dan dia apabila dia balik, dia bawa keluar dosa-dosa orang dalam rumah. Maksud bukan dosa-dosa tu dia ambil. Jenuh pula kita tak nak datang rumah orang lah kalau gitu. Pakat kutip dosa orang pula. Bukan, maksudnya Allah ampunkan tuan rumah. Ampun oleh Allah Ta'ala berkat layan tetamu ni. Jadi besar tu bukan benda kecil lah. Kan? Bukan amal yang biasa-biasa lah sebenarnya. Yang membawa erti bahawa kita menghormati tetamu itu kerana tuntutan keimanan. Bukan kerana suatu tujuan kebendaan yang dinantikan. Maknanya kita pun tak pilih-pilih bulu. Oh, kalau VIP yang nak datang, kita sambut bagai nak rak kan. Kalau orang biasa-biasa yang datang tu, kita pun bagi alasan lagi. Tak payah datang lah kamu bukan ada bawa apa-apa pun kat rumah aku. Kan, tapi kalau VIP yang datang, orang banyak duit, kita pun tahu bila dia datang, anak kita ni kenyang. Kan, dia punya buah tangan dia tu aja pun bukan biasa-biasa. Oh, jenis macam tu disambut-sambut kan. Anak kita dia hulur sampoi, duit biru kan dalam, bukan duit biru yang kecil, duit biru besar. Kan, ataupun duit ungu. Oh, bagi anak kita 400, seorang 100 dia bagi. Duit purple. Oh, yang itu dilayan elok. Kan, orang yang datang nak tumpang makan biskut Mary petang-petang, cicah teo. Yang itu kita kata tak payah datang lah, kamu datang menyusahkan orang kan. Jadi tidak sebegitu. Kan, dia bukan tujuan itu. Dia hormat tamu tu, siapa pun tamu yang datang dia hormat kerana iman. Itu je, kerana keimanan. Sangat besar bezanya orang yang muliakan tetamunya kerana Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang yang melakukan demikian dengan ada tujuan kebendaan dan kepentingan-kepentingan tertentu. Tamu ni kalau konteks kita sekarang ni rumah lah. Kalau yang fizikalnya rumah lah. Kadang-kadang kalau yang kita luaskan sikit kepada konsep alam maya, rumah kita tu Facebook kita lah. Jadi Facebook kita pun kan ada tamu juga. Kan ada tamu juga. Bagaimana kita melayani tamu-tamu yang hadir ke
ke wall kita kan, ke dinding kita. Itu pun kadang-kadang kena tengok juga. Kalau kita luaskan lagi konteks itu, boleh ambil benda yang samalah. Kita layan tetamu kalau ada kepentingan dengan yang tak ada kepentingan, itu berbeza. Ada orang dia dia gunakan wall dia untuk niaga kan, untuk niaga. Jadi kadang-kadang tu dia baik dengan orang yang masuk ke dalam wall tu hanya kerana bisnes. Itu masih ada kepentingan lagi. Kan masih ada kepentingan. Kalau tak sebab bisnes, maknanya duduk maki orang aja lah penuh kan. Duduk maki orang macam-macam benda. Tapi kata nanti tak laku pula barang aku buat macam ni. Jadi tutup maki-maki tu. Baguslah daripada satu sudut. Daripada satu sudut lain, cuma kita lihat dia masih lagi ada unsur maslahah. Kerana aku layan orang baik sebab ada maslahah. Kalau tak ada maslahah tu, aku maki je. Dia tak boleh jadi begitu. Sebab KPI dia adalah keimanan. Bila keimanan kepada Allah, kita tahu bahawa setiap perkara tu akan dibalas. Sebab dia beriman dengan Allah dan hari akhirat. Maka sebab niaga ke, sebab tak niaga ke, siapa yang masuk ke rumah kita tu, kita layani dengan baik kan. Jadi besar bezalah. Orang yang ikhlas kerana Allah bererti tidak mengharapkan sebarang balasan daripada tetamunya, kerana dia telah yakin dengan balasan yang disediakan oleh Allah. Kerana jangan kita ambil yang kecil untuk kan, dua-dua pun mungkin datang dengan bawa sesuatu. Kan maksudnya tetamu tadi datang, mungkinlah ada dia bawa buah tangan, dia bawa apa-apa. Tapi kita tahu kedatangan dia tu adalah peluang daripada Allah untuk kita dapat keampunan dan juga redha Allah kan. Jadi sebenarnya hadiah yang itu lebih besar lagi daripada hadiah yang dibawa oleh tamu tadi. Tamu tadi bawa duit 400 untuk anak kita. Allah janjikan dengan datangnya tamu tadi jadi asbab untuk kita diampunkan. Keampunan besar lagi daripada 400 tu. Tapi jangan kita gadaikan yang keampunan tadi, rahmat Allah yang besar tadi kerana RM400 tadi tu. Jadi begitu. Maknanya dia tolak benda yang besar untuk beli benda yang kecil. Tak macam tu lah. Sebab orang ni dia kata dia tak kisahlah. Dia tak harapkan balasan daripada tetamu dia, benda-benda baik yang dia buat untuk tamu dia. Sebab dia yakin balasan yang disediakan oleh Allah tu lebih besar lagi lah. Tetapi orang yang tidak ikhlas dalam memuliakan tetamunya dan mengharapkan balasan terhadap jasa baik, mungkin dia memaksakan diri melakukan demikian, sedangkan hatinya tidak tulus ikhlas dengan tetamunya. Jadi layan pun lebih kurang. Dia sebab dia tertunggu-tunggu kan, dalam kepala dia tunggu-tunggu. Apa tamu ni datang nak bawa pada aku, bila nampak macam tak ada apa pun kan. Jadi dia terpaksa tunggu reaksi daripada tetamu. Tetamu baik, baru aku layan dia baik. Dia macam tu kan. Kalau tetamu tu bawa sesuatu yang besar, barulah dia bagi nilai yang besar. Kalau tak masuk pun, buka pintu masuklah. Lepas tu tinggal tamu buat tak tahu, tak dia bagi minum. Contoh kan. Orang-orang yang istilah kita tu, kalau tetamu tidak diundang, tetamu tak diundang kan. Macam mana orang layan tetamu tak diundang? Dengan tetamu yang memang diharap-harapkan kehadiran. Dia berbezalah. Kan. Jadi mungkin dia akan memaksakan diri dia buat macam-macam benda yang dia pun sebenarnya tak mau buat. Maka sifat berpura-pura ni tidak akan menghasilkan persahabatan yang baik dan tidak akan dapat menjalinkan hubungan yang mesra. Sebab tu bertamu ni dia memang kena ada kesediaan tuan rumah ni. Kalau tuan rumah kata tak payahlah. Kan maksudnya kita pun nak pergi bertamu kan, kita tanya minta keizinan dia. Jadi minta maaf kami tak bersedia lagi untuk menerima tetamu. Kan jadi kita hormatlah dia tuan rumah. Tak apalah dia tak bersedia untuk menerima tetamu. Itu kena elok-elok lah kan. Sama macam orang sakit juga. Orang sakit kadang-kadang bukan semua nak datang kan. Dia kata dia tengah rawatan ni, minta maaf kami tak bersedia untuk menerima kunjungan tetamu. Hormatlah dia kata. Kita kena hormatlah pada dia. Kita pun hormatkan dia. Dia pun hormatkan kita. Dia pun minta maaf. Bukan senang-senang dia nak bagi masuk kan. Jadi mengaitkan penghormatan terhadap tetamu itu dengan iman, ini bererti bukan hanya tamu saja yang dapat keselesaan. Bahkan tuan rumah juga telah dapat memantapkan keimanannya. Jadi win-win lah. Dua-dua dapat. Kan? Dan dia akan beroleh pahala yang disediakan baginya pada hari akhir.
Okey. Saya dulu saya ada buat satu risalah. Masa hari raya dulu saya ada buat satu risalah. Di ujung tu bahagian kedua tu saya ada bahas adab bertamu. Sebab hari raya biasa kita pergi bertamu kan. Jadi saya baca sikit lah. Sebab tajuk kita hari ni tentang tetamu. Macam mana? Itu dua-dua. Dalam risalah saya tu, adab tetamu kepada tuan rumah dan adab tuan rumah kepada tetamu. Dia dua-dua. Dia bukan satu pihak saja. Ya, itu adab yang kita nak tengok ni. Okay. Yang pertama, adab menjadi tetamu. Ni orang yang datang lah. Yang berziarah ke rumah orang ni. Yang pertama adabnya adalah maklumkan kunjungan. Tu tadilah bab izin tu. Bab izin. Sebab dalam Al-Quran surah An-Nur kan ayat 27 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang yang beriman, jangan kamu masuk ke dalam mana-mana rumah yang bukan rumah kamu sehingga kamu lebih dahulu meminta izin serta memberi salam kepada penduduknya. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu supaya cara dan peraturan yang sopan. Jadi memang kena maklumkan kunjungan tu dulu. Nak tahu dia terima ke dia tak terima. Ya. Okey. Supaya apa? Supaya dia pun sempatlah buat persiapan. Kadang-kadang rumah dia macam tongkang pecah. Anak dia baru lepas tsunami kat dalam rumah kan. Tiba-tiba kita datang, kita memaksakan dia untuk izinkan kita masuk. Dia tak bersedia. Jadi biar kita bagi tahu, siap-siap supaya dia dapat buat persiapan dan bersedia menerima tetamu lah. Dan berkunjung juga, maklumkan tadi, kena memilih masa yang sesuai. Jangan tengah malam kawan tu pukul 11 malam datang bertamu kan. Kawan mata kuyu dah. Ataupun lepas Zohor pukul 3 petang. Kawan baru letak kepala kat pantai. Dia baru letak, Assalamualaikum. Aduh, siapa pula ni? Kan? Ya, jadi tak kena masa. Kena pilih masa yang sesuai supaya tidak menimbulkan keberatan kepada tuan rumah. Kan? Lebih-lebih lagi jika kedatangan tersebut didapati mengganggu urusan penting yang nak dilaksanakan dia. Jadi dua waktu yang makruh berziarah, lepas Zuhur, lepas Isyak. Lepas Isyak. Ini dua waktu ni makruh. Okey, yang kedua, adab tetamu datang membawa buah tangan atau hadiah. Bawa sikit lah, singgah mana-mana beli. Ada orang jual buah jambu tepi jalan, nak singgah tu, jangan tangan kosong lah. Bawa lah apa-apa buah tangan sikit. Yang ketiga, memberi salam terlebih dahulu. Itu yang disebut dalam Al-Quran tadi. Yang keempat, mengetuk pintu perlahan-lahan dan tidak melebihi 3 kali. Ini dalam hadis Nabi SAW juga sebut. Minta izin tu 3 kali. Istizan salasah, 3 kali. Jadi sahabat-sahabat Nabi, mereka sangat berhati-hati apabila ketuk pintu rumah Nabi SAW. Mereka akan guna hujung kuku saja. Kuku. Maknanya bukan hentam pintu orang tu, gedung. Grill dia goyang kan. Ada orang tak ni? Jadi bukan begitu, hujung kuku saja. Dan dulu pintu pun dibuat daripada kulit. Kita kena tahulah, dibuat daripada kulit kambing pintunya. Maka diketuk tu, ketuk kulit tak dengar kan? Cakar macam tu. Sebab Nabi SAW juga ada haiwan peliharaan, haiwan tunggangan yang selalu jadi utusan Nabi. Kalau ada sangkut lagi maklum. Tadi lama sangkut? Baru je. Okey. Line tak berapa cantik. Okey, mana kita tadi? Minta izin kan? Jadi sahabat bila dia buka tengok ada haiwan tunggangan Rasulullah, maka dia tahu bahawa Rasulullah panggil menghadap. Jadi dia akan pergilah.
Kan betul. Memang. Jadi mengikut kata Imam An-Nawawi rahimahullah, untuk mengikut seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup sekadar 3 kali. Jadi minta izin tadi, ketuk pintu ataupun bagi salam tadi 3 kali. Ya betul. Nanti kita bahas bawah tu. Jika tak diizinkan, maka Nabi SAW sebenarnya menyuruh untuk kita balik. Kan Nabi kata kalau tak diizin, maknanya 3 kali kita minta izin itu tak diizin, maknanya simple, tuan rumah tak bersedia. Itu je. Bagi salam ataupun ketuk pintu ataupun tekan loceng 3 kali. 3 kali tu pula dengan gap bukan ting ting ting. Tak ada ni balik Kawan tu dekat dapur tengah makan, ada orang datang baru nak pergi basuh tangan. Kan? Dia lari ke depan, buka, mana ke dia orang Lepas tu telefon balik. Kau datang rumah aku tadi? Aku tekan loceng 3 kali, tak ada orang menjawab pun, aku baru basuh tangan. 3 kali tu dengan gap, bagi masa sikit. Syekh kata, tengoklah perhati pasu bunga depan rumah dia, bagi salam, Assalamualaikum. Lepas tu tengok, cantik bunga ni. Tu tengok, yang ini tak bersiram kot ni, layu ni. Betul, bagi salam lagi, Assalamualaikum. Kan? Jadi dia pun sempat basuh tangan, dia pun sempat kalau tak berbaju, pakai baju dulu apa semua. Tengok kalau rumah bersepah, anak dara tengah tidur depan rumah kan, gelempang tidur depan TV tu, "Oi, bangun, ada orang datang. Pergi masuk bilik." Kan sempat semua tu. Sementara dia bagi salam yang ketiga tu, Assalamualaikum, yang tu untuk dijawab sama ada keizinan ataupun tidak. Jadi bagi gap, bagi masa tu, kita membayangkan orang dalam rumah ni tengah menyelesaikan persediaan untuk terima kita. Jadi kali ketiga pun kalau tak dijawab, maknanya dia memang tak bersedia lah. Jadi baliklah, Nabi kata 3 kali minta izin, tak dapat, balik. Okey. Jangan macam tu kan, jangan rapat-rapat sangat. Namun Imam Ibn Arabi menyenaraikan ada 3 pendapat mazhab berkaitan soal ini. Yang pertama adalah boleh diulang-ulang sekiranya rumah itu terlalu besar dan ada kemungkinan tuan rumah tak dengar. Jadi kalau boleh 3 kali kalau rumah terlampau besar. Kan kalau tuan rumah ada kemungkinan ni mungkin tak dengar kot. Yang kedua pandangannya sekadar 3 kali seperti mana yang diajar oleh hadis Nabi. Dan yang ketiga, boleh diulang dengan syarat ucapan minta izinnya tidak sama. Jadi diulang, boleh ulang lebih daripada 3 kali. Tapi 3 tu, kali pertama 3 tu bagi salam, kali kedua 3 tekan loceng, kali ketiga ketuk pintu, kali keempat uy dia ubah. Dia ubah boleh lebih. Itu pandangan Ibnu Arabi dalam mazhab Maliki. Begitu. Okey. Baik. Jadi itu berkenaan, sebenarnya izin tadi tu untuk memastikan satu, izin ataupun tidak. Yang kedua untuk bagi masa persediaan. Itulah. Okey, terus. Yang keempat, tadi keempat, 5. Yang kelima, tidak sedih jika kunjungan tidak diterima. Jadi bila orang datang tadi minta izin, kemudian katalah ditolak tadi 3 kali ke lebih berapa kali pun, nampaknya tengok kasut ada ni tapi tak menyaut, maknanya dia tak terima lah. Jadi bila tak terima tu jangan sedih. Jangan sedih apabila kunjungan kita tidak diterima. Bersangka baiklah kerana tidak semua orang mampu menyatakan keuzuran mereka. Dia nak kata tak boleh tu, takkan dia nak pergi kat pintu, dia bagi salam tak jawab kan, tengok kasut ada apa semua, takkan dia nak cakap jerit kat tu, tak boleh masuk, baliklah. Takkan dia nak cakap. Jadi simpelnya dia tak bersedia, dia tak jawab. Tapi macam mana keadaan orang bagi salam, boleh tak kita tak jawab? Syekh kata jawab pelan. Jawab juga dalam rumah, kita dengar salam tu tapi kita tak bersedia nak terima dia masuk kan, jawab je salam tu. Tapi tak perlu jawab untuk sampai dia dengar lah, sebab kita tak bersedia menerima dia. Okey. Boleh jadi tuan rumah tidak perasan, mungkin mereka bersama keluarga ataupun tidak bersedia menerima tetamu kerana keadaan rumah mereka tidak sempurna. Hayatilah kata-kata seorang tabi'in, iaitu Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi, jangan berdiri di depan rumah orang yang tidak menerima ziarahmu.
Mungkin kamu ada urusan dan mereka juga hakikatnya ada urusan. Kita datang mungkin ada urusan, dia pun ada urusan dia. Kan? Ketahuilah bahawa urusan mereka di ketika itu adalah lebih utama. Kita bertamu ke rumah dia, dia tak terima kita, sebenarnya kita meraihkan urusan dia. Itu baik. Itu adalah baik. Apabila tidak diterima sebagai tetamu, contohilah akhlak para ulama sufi. Ada sesetengah ulama sufi, apabila tidak diterima sebagai tetamu, mereka gembira. Dan ketika mana meminta izin, mereka berharap lagi agar mereka disuruh pulang. Kenapa macam tu pula? Dia minta izin, dia datang. Dalam hati tu, ya Allah, harap-harapnya minta ni sampai 3 kali, tak diterima supaya aku boleh balik. Kenapa buat macam tu? Kerana mereka beramal dengan sepotong ayat Al-Quran yang bermaksud, jika seseorang daripada kamu minta izin sebanyak 3 kali dan tidak diizinkan, maka hendaklah dia pulang. Jadi, minta izin, tak diberi izin, hendaklah dia pulang. Hendaklah dia pulang tu kan firman Allah tu. Jadi dia buat tadi tu, aku ni sedang tidak diterima sebagai tetamu. Jadi untuk beramal dengan perintah Allah kepada orang yang tidak diterima sebagai tetamu, aku pulang. Maknanya kalau aku datang bertamu pun aku buat perintah Allah. Kalau aku minta izin tak diterima pun, aku balik pun aku tengah buat perintah Allah. Kan gitu kan? Positif kan? Positif. Dua-duanya pun baik. Datang dapat bertamu, dapatlah kelebihan-kelebihan bertamu. Kalau tak dapat datang, tak dapat masuk, kena balik pun dapat juga ikut perintah Allah. Okey, terus yang keenam. Tidak berdiri di muka pintu. Ini kalau disambut lah. Dah dia nak, kita dengar dah bunyi dia. Waalaikumsalam. Dia jawab daripada dalam. Maknanya dia dah nak terima kita sebagai tamu, tapi nak buka pintu lah. Jadi waktu kita berdiri tu, jangan berdiri di bahagian pintu yang kita boleh nampak ke dalam. Kalau macam ni, daun pintu dia buka macam ni, kita boleh tengok daripada tombol kan, dekat mana tombol tu. Jadi kalau macam kes pintu kubak ni, tombol dia belah sini, kita jangan berdiri belah kanan ni, belah kiri lah. Kita jangan berdiri belah kiri, sebab bila berdiri belah kiri, dia buka pintu terus nampak dalam rumah. Jadi kita berdiri belah kanan ni. Belah kanan ni bila dia buka daun pintu, nampak pintu. Dia kaedah dia macam tu. Supaya, yelah kadang-kadang tu tak sempat nak urus apa dalam rumah, anak dara baru nak bangkit pergi masuk bilik kan. Jadi bila buka-buka tu, bergelempang nampak keadaan dalam rumah. Jadi itu jaga adab, tidak berdiri di muka pintu. Kemudian yang ketujuh, menyatakan nama sebenar. Nabi sangat membenci orang yang tidak memperkenalkan dirinya ketika mengetuk pintu. Begitu juga orang yang hanya memperkenalkan dirinya dengan aku. Jabir radhiyallahu anhu pernah datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan hutang ayahnya. Beliau mengetuk pintu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya daripada dalam, siapa? Kan, ketuk pintu je. Siapa? Dia pun jawab, ana, kan, aku. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku, seolah baginda tidak menyukai ucapan sebegitu. Aku, siapa aku? Macam tu. Aku mana tahu aku tu siapa? Kan, mungkin orang yang datang pun beranggapan nak kenal lah suara biasa ke apa kan. Tapi tak boleh. Maknanya perkenalkan diri. Saya ni apa dia ni. Jadi kena elok perkenalkan diri kalau datang bertamu ke rumah orang yang tidak dikenali lah. Ataupun kalau ditanya daripada dalam siapa kan. Kalau yang datang tu memang saudara mara, mungkin persiapan dia tak seperti orang yang kita tak kenali. Kan macam itulah beza dia. Dia ketuk pintu, siapa ni? Anak saudara tak payahlah sibuk suruh pakai tudung apa dalam kan. Kadang-kadang macam tu, jadi terus masuk je. Dia lain lah. Lepas tu semuanya itu sampai sedetail itulah adab-adab dalam agama kita ni diajar kan. Yang ke-8, tidak masuk melainkan setelah mendapat keizinan. Diizin masuk baru masuk. Walaupun dia dah buka pintu, dia buka pintu, dia tanya, ya nak apa? Dia tak suruh masuk lagi. Kita pula pandai-pandai kan. Saya nak duduk dalam tu, duduk boleh? Kalau dia kata boleh, boleh lah. Kalau dia kata tak apa, dekat sini dulu, ada apa urusan, bagi tahu dulu. Dia tak bersedia nak bawa orang masuk dulu. Oh macam ni cik, saya ni datang untuk buat ni, saya perlukan sign. Sign tak apa sini pun tak apa. Dia sign kat pintu je lah. Macam tu kan. Okay. Kemudian yang ke-9, membuka kasut dan menyusunnya dengan baik. Itu pun tengok elok-elok lah tempat mana nak letak. Yang ke-10,
tidak mengintai atau mengendap ke dalam rumah. Yang ni akak cakap tadi tu. Kadang ada orang, dia datang-datang masuk sampai ke dapur dia masuk. Hatta mengendap pun tak boleh, apatah lagi maknanya terus-terus nak pergi masuk sampai ke mana-mana kan. Jadi tak boleh. Tengok mana yang tuan rumah posisikan kita. Keizinan masuk satu. Dah masuk dalam rumah, jangan terus duduk pula. Tuan rumah yang akan posisikan. Duduk sinilah. Ni atas sofa ni, duduk sini. Kita kata, tak apa, saya duduk bawah ni je. Tak apa. Tak apalah, duduklah atas ni. Jangan nak mandai-mandai nak duduk bawah lah. Apa dah tuan rumah kata duduk atas. Sebenarnya dia tahu dekat mana paling sesuai posisi untuk dia letak. Rupa-rupanya duduk bawah tu memang tepat-tepat ke bilik anak dara dia. Tuan rumah kata jangan. Tak apa, duduk atas ni. Tak apa, saya sini pun okey. Udah gaduh kat situ pula. Sebenarnya ikut adab dia, mana tuan rumah posisikan kita, dia bagi tahu, situ kita duduk. Terus ke meja makan makanan dah siap dah pun. Kan, jadi kalau masuk-masuk dia suruh terus ke meja makan, terus ke meja makan. Jadi keadaan begitu. Tuan rumah posisikan. Kemudian tidak memasang telinga atau mencuri dengar perbualan. Sebahagian orang memasang telinga untuk mendengar perbualan tuan rumah di bilik sebelah, atau perbincangan mereka dengan keluarganya, ataupun perbualan kaum hawa daripada penghuni rumah tersebut. Pasang telinga lah. Perbuatan ini tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang Muslim yang berakhlak mulia. Tak boleh. Pasang telinga pun tak boleh. Kita tengah tunggu dia siapkan kopi kat dapur kan. Tunggu kat orang tamu depan, dia menyembang belakang. Dengar sok-sok tu. Apa dia pun sembang. Dia pun jengkit-jengkit pergi sebelah dapur kan. Nak dengar ni apa laki bini ni sembang. Rupanya laki bini kata, bang, kopi habis bang. Apa lauk apa pun tak ada ni. Apa benda nak hidang? Apa nak hidang? Kadang-kadang tu ialah ada benda-benda bincang kan. Dengar. Dia pula menyampur kat depan tu. Apa dah tahu orang nak datang, tak dibeli awal-awal. Terkejutlah kawan tu. Jadi segan dia. Tak ada apa nak dihidang. Terlupa ke apa ke, mana kita nak tahu. Jadi jangan pasang telinga curi dengar perbualan. Kemudian 12, jangan duduk selagi belum dapat izin. Yang ni pun sama, kita dah sebut tadi. Mana tempat dia arah duduk, kat situlah kita duduk, adab dia. 13, jangan tinggal bertamu terlalu lama atau terlalu segera mahu beredar. Tengah-tengah. Dia datang, duduk lama sangat. Pun pening juga tuan rumah. Dia datang, baru duduk, belum sempat air siap dah minta balik. Kan belum sempat sembang apa, duduk dah sekejap dulu kan. Datang. Kan kadang-kadang ada yang jenis macam tu, saya ada hal ni kan, tak apalah, minum kejap, minum kejap, cicip sikit biskut, lepas tu dah balik lah, tak apa. Jadi jangan sekejap sangat dan jangan terlampau lama, sedang-sedang. 14, jangan duduk di depan pintu bilik wanita ataupun di balik tabir. Dan yang ke-15, jangan mengamati tempat makanan keluar. Dapur lah. Jadi dia memang duduk berziarah ke orang, orang tu duduk bersembang di sofa, tapi matanya ke dapur. Ada juga jenis orang kan. Dia sembang, duduk tengok dapur, bila nak keluar kopi O ni. Jadi yalah, kawan tu macam seolah-olahnya mendesak-desak. Suruh cepat hidangkan makanan. Jadi jangan ditenung dapur tu. Kemudian 16, bertanya khabar kepada orang yang duduk bersebelahan. Kadang-kadang kita bertamu, ada 2-3 tamu datang serentak. Kan, jadi awak daripada mana? Gini. Macam saya baru ni berziarah ke pakcik saya meninggal dunia di Felda, Keratung. Adalah jiran sebelah datang kan, ada sebelah tanya, siapa? Oh, saya anak saudara ni belah ni. Okey, kenal saudara kan. Dan ni siapa? Apa? Daripada mana Ji? Saya jiran ni, kawan rapat dengan arwah ni dulu. Memang kerja kami sekali lah kami pergi ni. Jadi kita, itulah tanya khabar orang-orang yang dekat-dekat, sebelah-sebelah tu. Tambah lagi kalau saudara lama tak jumpa lah. 17, jangan terlalu memerhati barang atau perabot yang berada dalam rumah itu. Jaga mata. Jaga mata. Liar sangat mata dia kan. Dia kalau yang macam ni biasa orang perempuan pergi majlis kenduri. Masuk sibuk nak tengok bilik pengantin. Pengantin punya bilik kan. Yalah, kita pun hias kat bilik pengantin tu kan. Tapi iyalah.
Betul. Dulu cerita buat kat rumah kan. Buat kat rumah. Saya masa kahwin minta sama sampai dia orang minta pedak ni. Dia korek pedak kita ni hanya dipecah. Ambil berkat. Bagi anak dara dipakai. Cepat kahwin. Macam-macam. Kita punya bedak. Orang dulu macam-macam. Saya punya bilik pengantin tu dulu. Yelah kan kita tengok cantik lah kan. Tapi petang tu bila dah penat, orang dah lerai apa semua, kita nak lelap sekejap lah kan. Baring atas tu tak boleh baring pun. Makna bilik pengantin kan penuh manik kan. Dia punya tu kan penuh manik. Saya kata ini tujuan memang nak buat cantik je ya. Maknanya bukan untuk baring. Tak boleh baring kan. Satu lagi mungkin sebab tu lah, time kenduri pun kau nak baring tu, periuk banyak lagi nak basuh kan. Tak boleh baring. Jadi tu al-kisahnya lah. Kan. Jadi kalau kadang tu datang rumah orang tu, mata kena apa ni. Lawanya. Ini kabinet ni beli ke mana ni? Tu tengok pula langsir. Cantiknya langsir ni. Tempah di mana ni? Berapa harganya ni? Habis semua keliling dia tengok kan. Yang mak bapak dia duduk tengok keliling macam tu. Yang anak pula dia bukan tengok, dia habis dia pegang. Cantiknya hak ni pegang, hak ni panjat situ. Jadi tuan rumah pun pening kepala, mak bapak pun sama, anak pun buat aku pening. Jadi tu kena hati-hatilah. Aboi bawa dia masuk. Padahal tak ada gaji ni. Tapi dia nak settle. Tutup pintu Okey. Tadi yang nombor 17. Okey. Jangan merhati barang-barang perabot yang berada dalam rumah tu. Okey. Yang ke-18, menjamah dan mengambil makanan yang dekat terlebih dahulu. Bila dihidang makan, yang depan kita dululah. Yang lain tu nanti akan pusing juga. Tapi maknanya jangan tunjuk gelojoh sangat lah. Kan? Sebabnya orang tu hidang, tempat kursi dia duduk, yang dekat belah depan tu ayam goreng. Yang depan dia sayur toge. Kan? Jadi dia gagor dulu yang jauh tu. Ambil lah toge tu dulu, tak apa. Ambil toge tu dulu, makan dulu sikit. Kan? Makan dulu sikit. Orang pun perhati juga. Nanti tuan rumah ataupun orang yang duduk depan ayam tu dia akan ulur. Dia tengok, takkan toge je tu ni. Kan, yang dekat tadi dia akan, lepas dia ambil dia akan ulur. Jadi nampaklah benda tu flow dia cantik. Yang ni kita awal-awal gagor pula. Kena pula kalau orangnya ada orangnya ada 4, ayam gorengnya ada 3. Kalau macam tu lagi masalah. Kan, dia dah nampak awal-awal lah. Antara kita berempat pasti ada seorang yang tak dapat makan. Yang tak dapat seketul kan. Dia ada 3, orang ada 4. Jadi kalau macam tu nampak sangat selfishnya. Jadi bila keadaan macam tu, apa kita kena buat? Cubit. Bukan ambil seketul. Kalau memang orang ada 4, ayam ada 4 ketul, selesai. Bila macam tu, kita tahu bahawa itu yang tuan rumah ada, kongsi-kongsilah sama-sama. Cubit saja. Cubit, lauk sikit, ambil kan. Okay, itu adab. Okey, mana lagi tadi? Nombor 19. Tidak membiarkan anak-anak merosakkan harta di rumah orang. Itu pun tengoklah. Tamu tak biar anak dia, kena perhati, pecah habis pasu orang, panjat TV orang jatuh, macam-macam lah, macam-macam hal. Yang ke-20, tidak mengimamkan tuan rumah di rumah mereka. Itu adab. Solat tu sebenarnya paling afdal kalau dah bertamu panjang, tengok masuk waktu Zuhur. Masuk waktu Zuhur. Jadi nak semayang ramai-ramai jemaah di rumah, yang paling afdal tuan rumah jadi imam. Tuan rumah jadi imam. Jangan kita mandai-mandai lah. Melainkan kalau memang yang hadir rumah kita tu alim ulama,
alim ulama, dan kita nak ambil berkat sikit lah. Kita persilakan. Boleh silakan Tuan Syekh, boleh imamkan kami pada hari ni di rumah kami. Kan? Dan boleh doakan sikit lah untuk ahli keluarga kami. Dia setuju, okey lah. Dia setuju, okey. Sahabat-sahabat buat macam ni pada Rasulullah. Bila Rasulullah SAW bertamu ke rumah mereka, mereka akan sediakan tempat, ataupun Nabi sendiri yang akan minta. Nabi akan select mana tempat. Sama ada mereka akan tanya atau Nabi akan select. Ya Rasulullah, di mana kau nak bersolat? Nabi kata, aku akan solat di sini. Okey. Ataupun dalam riwayat lain, mereka yang letakkan. Ya Rasulullah, sila solat di sini. Jadi itu ada beberapa riwayat lah. Tapi biasa mereka buat macam tu. Selepas daripada Nabi solat di tempat itu, mereka akan lock jadi musollah. Jadi setiap kali mereka akan solat di tempat yang dahi baginda Rasulullah, cecah di tempat itu dalam rumah mereka. Berkat lah. Berkat. Jadi dia buat jadi musollah. Musollah ni kan tempat solat yang ditetapkan macam tu. Okey. Apa lagi? Ada lagi ya? Sikit lagi 21. 21. Ini berkenaan dengan jamuan lah. Kalau ada jamuan, jemputan orang, open house, disunnahkan datang menghadiri undangan jika diundang. Sunnah saja, sebab yang wajib tu walimah, kenduri kahwin. Open house ke, jemputan, jamuan ke apa, sunat lah datang. Jika ada 2 undangan yang kita terima, maka hadiri yang dekat dengan pintu rumah kita. Itu lebih penting lah, yang paling dekat dengan pintu rumah kita. Kemudian jangan datangi acara jika tidak diundang oleh tuan rumah. Ini adab lah. Tak siapa-siapa ni tiba-tiba datang. Kemudian boleh menghadiri undangan dengan menyertakan teman, walaupun teman itu tidak diundang. Yang diundang kita, tapi ada kawan kita sekali datang rumah, kita bawa sekali sama kawan kita tu. Boleh, tak ada masalah. Sebaiknya jangan menghadiri undangan orang fasik atau undangan yang di dalamnya ada kemaksiatan. Jadi ada konsert campur lelaki perempuan, perempuan gelek pula kat depan tu, kenduri. Kan? Jadi itu sebaiknya jangan kita hadir. Jika ada hal yang tak dapat dielakkan, minta maaf dan minta keuzuran daripada tuan rumah dengan baik. Okey, selesai. Yang terakhir, adab jadi tetamu ketika berpisah. Last, maknanya nak balik. Yang pertama, mensyukuri, yakni berterima kasih kepada tuan rumah atas jemputan mereka. Apa saja yang mereka bagi, ucap terima kasih lah. Biskut, Mary ke apa ke, dan nyatakan sesuatu perkara yang menyenangkan hati tuan rumah lah. Melahirkan sikap yang baik, jangan tunjuk sikap yang jengkel kalau ada sesuatu perkara yang berlaku. Kan? Kalau macam dia pun datang, minta maaf lah, biskut 4 segi je dengan TO. Kami tak ada apa nak hidang ni. Jadi kita pun jangan ucapkan sesuatu yang ni. Ucapkan sesuatu sebagaimana Nabi ucapkan kepada Ummu Hanif. Ummu Hanif, Nabi tanya, tak ada apa makan ke? Kan Nabi tanya, ya Rasulullah, ada roti dengan cuka je Rasulullah. Kan ada roti dengan cuka je. Jadi kata Nabi SAW, ni'mal idam al-khal. Nabi kata, cuka lah petang-petang macam ni paling sedap buat cecah roti. Jadi itu sebenarnya ayat menyenangkan tuan rumah. Jadi Ummu Hanif taklah rasa bersalah tak dapat nak hidangkan kambing ke, tak dapat nak hidangkan benda. Yang ni kita datang roti 4 segi dengan TO, dia jeling kawan dia. Maknanya dia memang tak bercakap, tapi maksud dia tu ini je. Ini je. Mi rebus ke apa ke tak ada ke. Jadi jangan buat muka menjengkelkan apa semua. Jangan buat macam tu kan. Kadang-kadang anak sama anak itu pun jadi benda yang menegangkan antara orang tua juga. Jadi kalau boleh handle dengan baik lah. Jangan cepat sangat tunjuk muka tak puas hati. Jangan. Okey, dan yang terakhir, jangan berlalu tanpa redha dan izin tuan rumah. Okey. Tak sempat nak baca adab tuan rumah pula. Kita buat simple ya. Macam kata wanita itu dia wajib kan. Tapi kan baru ni bertumbuh, kita nak puasa dulu. Kenduri je kan. Betul. Lepas tu
Kalau aku tak puasa ni, Ha-ha. macam tahun lepas pun sama juga. Ya, Tahun ni ya. sama juga, kalau tak puasa pun tahun Ada sampai. betul, faham. Ada beberapa perkara. Sebelum ni pun ada orang tanya juga. Isu baru ni lah 10 Muharram tu ramai orang buat kenduri. Kirim pada korang. Ya. Dia satu yang pertama lah. Kalau tuan rumah, dia kena parti-parti jugalah tarikh. Untuk raikan, maknanya siapa yang nak berpuasa kan. Siapa yang nak berpuasa, satu. Tapi mungkin benda dah lama rancang, benda dah lama ni, jadi sukar untuk ubah tarikh. Mungkin dewan yang kosong ke, ada benda-benda yang dia mungkin susah nak adjust lah. Jadi bila keadaan macam tu, dia buat jugalah kenduri. Okey, kita nak puasa, benda dah lah setahun sekali ni, puasa Ashura setahun sekali, duk pula kawan kita buat kenduri pula. Jadi macam mana kita nak bermuamalah dengan itu? Sebenarnya puasa tadi tu tetap digalakkan jugalah. Tetap digalakkan juga. Dan kita boleh memilih sama ada untuk minta maaf pada dia. Minta maaf lah, saya tak dapat hadir, ya, kerana ada hal-hal yang tak dapat dielakkan. Ataupun kita boleh memilih untuk hadir kalau dekat, tapi untuk ra'i je lah. Ra'i pergi jumpa dia, salam, ulur duit sikit, ucap tahniah pada dia. Kalau ada hadiah bagi, jumpa pengantin, ucap apa selamat, mudah-mudahan bahagia, barakallahu lakuma, kemudian balik. Kita tak makan lah. Jadi tuan rumah pun tak marah pun kalau kita tak makan. Jadi boleh juga diraikan dengan cara kita hadir. Tapi kalau memang tak boleh hadir, kan, dah lah puasa, biasanya puasa, dah puasa kadang-kadang ni. Dia puasa selain Ramadan ni dia cabaran sikit. Dia puasa-puasa terus demam kat rumah. Dia kan dah lama tak puasa, puasa Ramadan. Lepas tu habis tak puasa, lepas tu lembik kan. Nak pergi kenduri pula, tengok pula daging kerutuk ni pula, aduh kan. Dia minta maaf lah, saya tak sihat lah, saya tak dapat pergilah. Lagi pun puasa hari ni. Kan begitulah. Cuma dalam bab nak beritahu orang yang kita puasa tu pun hati-hati jugalah, sebab dia puasa sunat. Takut dia dalamnya ada bercampur dengan riak apa semua tu. Nak kena hati-hatilah. Hati-hati. Kita pula saja-saja sebut ke orang kan. Aku ni kalau tak pasal puasa, kamu ni aku dah ni dah. Dia nak sebut-sebut. Boleh juga. Kalau kata esok saya tak dapat nak hadir, dia main awal kan. Tapi tengok tertakluk pada izin tuan rumah lah. Kalau tuan rumah kata Allah sibuk sikit lah malam ni, tak sempat lah, tak apalah. Tak apa. Tapi kalau dia kata boleh kak mari, kan, jadi kita datanglah kejap, tak maaf lah besok tak dapat nak hadir, akak main awal sikit. Ataupun datang lewat sikit, boleh juga macam tu. Time masa kita datang hadir tu minta izin pada dia, kenduri hari tu tak sempat nak datang, ni nak jumpa pengantin. Ni lagipun pengantin tu katalah contoh orang yang mungkin kita kenal juga sikit, dan sembang lama sikit, hari kenduri tak boleh sembang lama. Ni datang hari yang tak kenduri ni, supaya bolehlah sembang lama sikit kalau itu orang kita rapat kan. Tapi tujuan tuan rumah pun dia buat kenduri supaya nak mengelakkan macam tu lah. Kalau semua orang nak datang persendirian, ada jenuh dia sepanjang hari pula nak kena buat appointment pula. Jadi senang kenduri tu datang, lalu bagi tahniah, makan, balik kan. Itu tujuan layan dengan cara buat kenduri tu. Ya. Dia adab ni suatu perkara yang mengindahkan suasana lah. Kadang-kadang kalau boleh jadi satu dosa, tapi tidaklah makna kita kata kalau adab ni dilanggar, dia wajib akan jadi berdosa. Tidak begitu. Cuma kita kata adab ataupun akhlak ni adalah sesuatu yang mengindahkan sesuatu. Kalau rumah ada bumbung, ada dinding, ada tiang, ada pintu, lengkaplah jadi rumah. Kan, tapi ada bunga, kan itu jadi rumah tu jadi cantik, aksesori dia kan. Aksesori dia. Bubuh pula barang-barang elektrik, kan, jadi ada kipas dah cukup. Tapi bila bubuh aircon itu adab. Kan jadi lagi selesa. Jadi nak gambarkan adab tu apa? Kan cukup, dia cukup. Maknanya hadir ke rumah, kan, sekadar ni makanan dijamah apa semua, selesai balik. Tapi tak semua.
Kalau semua adab-adab tu dapat dilaksanakan, macam satu tempat yang indah lah. Mana tuan rumah pun suka sangat dengan keadaan tu, orang yang hadir tetamu pun suka sangat dengan keadaan tu. Jadi adab ni untuk mencantikkan. Dia perhiasan. Ya, tapi jangan tunjukkan lah. Susah, memang susah. Memang susah, memang sukar. Tapi kadang kita cakap sikit lah, cakap elok-elok lah kan. Kata, kalau budak-budak pun kadang-kadang ya kita nak ganas sangat tak boleh juga. Kata boleh ke depan tak? Duduk ke depan lah. Boleh duduk depan sebab ni nak siapkan sikit ni dekat dapur. Kita cakap macam tu lah. Dan taklah juga boleh kita tunjukkan ketidaksenangan tu macam tu. Tapi iyalah kadang-kadang tu terlepas-lepas letih-letih apa semua tu kan. Ni apa yang sampai dapur orang masuk ni? Kita marah pula anak dia kat situ. Kan bukan anak dia dengan orang tua-tua pun sama juga. Jadi adab itu dia memang daripada dua-dua pihak. Tapi kalau satu pihak sahaja, maka itulah yang Nabi ajar kepada kita. Adab itu adalah kita membalas baik orang yang buat buruk. Ambil itu je. Maksudnya orang yang masuk ke rumah kita, masuk sampai ke dapur, dia adab buruk. Okey. Jadi adakah kita membalas adab buruk dengan adab buruk? Tidak. Yang Nabi ajar, adab buruk dibalas baik, itu baru akhlak special. Tapi kalau orang masuk ke dapur, dia dah datang dengan akhlak buruk, kita balas pula dengan maki, maknanya dua-dua pun tak jaga adab. Jadi biarlah belah dia, kalau dia bawa dengan adab buruk, selesai kat dia saja. Yang kat kita balas dengan akhlak baik. Mudah-mudahan dia segan lah. Tersedar sendiri kan, aku pula masuk sampai ke rumah orang tak tentu hala macam ni. Banyak keadaan kalau Nabi ajarkan akhlak tu, akhlak buruk yang dibalas dengan akhlak baik akan mengubah yang buruk tadi jadi baik. Tapi berapa banyak yang perbuatan buruk yang kalau dibalas dengan buruk, kan dia akan jadi lagi buruk. Suasana pun akan jadi lagi tegang, kemesraan pun hilang. Ini macam-macam benda lah. Jadi tapi bukan senang. Itu cerita dia, bukan senang kan. Sebab tengok macam mana Rasulullah layan orang Badui kan. Orang Badui datang nak minta zakat pun luka tengkuk Nabi. Kan nak panggil Nabi, tarik ridak daripada belakang. Sayyidina Anas kata merah tengkuk Nabi sebab ditarik kain ridak Rasulullah. Tu Nabi tertarik macam tu, berkesan di tengkuk. Nabi pusing tengok, senyum. Nabi senyum tengok dia. Dia ada apa boleh aku tolong? Dia kata, a'tini min malillahi alladhi 'indak. Bawa sini harta Allah yang ada di tangan kamu. Itu bukan harta bapak kamu, itu bukan harta mak kamu. Itu harta zakat. Aku punya. Bawa sini. Itu macam tu minta zakat. Bayangkan, itu orang yang datang dengan adab buruk tu. Nabi senyum aja, kata panggil sahabat, bagi dia. Dah bagi cukup, tak cukup. Bagi lagi sampai dia cukup. Akhirnya baru Nabi sebut. Kan Nabi kata sahabat-sahabat aku tengok tadi. Tengok kamu kan. Aku sarankanlah kalau kamu boleh sebut sesuatu pada mereka untuk menenangkan mereka. Mereka ni nak pertahankan aku. Kan aku okey je, tak ada apa-apa. Dia orang. Jadi kalau boleh kamu keluar, kamu cakap apa-apa yang menyenangkan mereka. Badui ni keluar, dia kata Muhammad ni orang yang paling aku benci masa aku datang tadi. Tapi bila aku keluar, aku tengok akhlak dia, dialah orang yang paling aku cinta pada saat ini. Jadi sahabat Nabi tadi cool down terus. Dia kata kita ni dah tunggu pedang lah. Kamu sedap kamu buat macam tu dengan Nabi, kan? Jadi tapi Nabi balas akhlak buruk tadi dengan akhlak yang baik. Dan itu menyebabkan Badui tadi berubah dia. Daripada benci tadi kepada cinta. Jadi itu memang akhlak ni suatu yang benda yang mengindahkan lah. Yang mengindahkan. Nanti hari ni tak ada ngaji pun kan. Lajak-lajak sikit boleh lah. Saya baca sikit lah adab tuan rumah pula Kita baca poin aja. Yang tadi kita baca adab tetamu. Yang ni tuan rumah pula. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kalau seandainya aku boleh kumpulkan sahabat-sahabat dengan menyediakan mereka satu cupak untuk makan, adalah lebih aku sukai daripada memerdekakan seorang hamba. Jadi ini maksudnya amalan tuan rumah tadi panggil orang bertamu. Itu amalan yang baik lah. Tamu datang bawa rezeki, kepulangannya bawa keampunan untuk tuan rumah. Okey. Jadi antara adab-adab melayani tetamu yang patut diaplikasi oleh tuan rumah. Yang pertama, niat ikhlas. Niat yang ikhlas. Nak layan orang, tadilah KPI kita
nak tengok keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Nakkan balasan daripada siapa? Allah. Selesai. Itu niat yang ikhlas. Yang kedua, menjemput orang-orang yang bertakwa. Yang kita jemput tadi tu orang-orang baik lah. Sebab yalah, kalau tak kena gaya orang yang dijemput, mungkin juga bawa musibah pada kita. Yang kita jemput rupa-rupanya kaki pecah rumah. Kaki pecah rumah, masuk, mata dia liar je. Tengok kan, oh sini dia letak kunci. Nanti tengok dekat sini, oh yang ini boleh masuk daripada atas ni. Dia perhati. Hari tu dia datang bertamu, rupa-rupanya menengok sesuatu. Itu kadang-kadang jemput orang yang tak tentu hala lah. Kadang-kadang boleh jadi macam tu. Ya, jadi ada hadis Nabi lah. Nabi sebut jangan berkawan kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan makan makanan kamu kecuali lah orang yang bertakwa. Maknanya keutamaan lah. Keutamaan nak jemput orang baik-baik. Ya. Yang ketiga, menjemput dengan tidak dibezakan antara kaya atau miskin. Yang tadilah kita pun sebut dah, maslahah kan. Jangan jadikan tetamu tu yang bermaslahah saja. Ada benda yang ni dia jemput, kalau tak dia tak terima. Yang keempat, menerima dan menyambut tetamu dengan senyuman dan wajah yang manis. Yang ini hadis Nabi sebut kan, jangan remehkan suatu perkara walaupun jumpa saudara kamu dengan wajah yang mengalu-alukan kedatangan dia. Kan, mengalu-alukan. Kemudian yang kelima, menyediakan tempat duduk yang elok dan selesa. Rasulullah pernah Sayyidina Jabir datang, tak ada tempat duduk dah. Semua sahabat lain dah penuh tempat duduk. Jadi Nabi bagi ridak. Nabi kain selendang Nabi tu, Nabi lepaskan, kemudian Nabi bundut, balut-balut macam tu, Nabi baling. Ya Jabir, ijlis ala hadha. Dan dia Jabir buat lapik punggung, duduk atas ni. Maknanya walaupun Jabir tak ada tempat duduk banding dengan sahabat yang lain, tetap juga Nabi muliakan dia. Nabi bagi juga lapik ridak Nabi tu buat jadi lapik punggung. Dan Jabir buat tak lapik punggung? Tak. Dia ambil, dia cium. Dia cium saja ridak Nabi dan dipeluknya. Itu adab. Kan kita tengok adab. Okey, jadi tuan rumah sediakanlah tempat duduk. Maksudnya posisikanlah tetamu yang hadir tadi. Jangan sampai dia terpinga-pinga lah. Kan kadang-kadang dia masuk, aku ni disuruh duduk pun tidak. Disuruh keluar pun tidak. Kan nak duduk, kena pula jenis. Kadang-kadang, yalah kalau dah terlampau rapat tu, kadang ni juga kawan tu dah tak disuruh duduk, dia duduk lah kan. Dah masuk, elok-elok dia letak punggung tu, dia tanya pula, siapa suruh duduk? Tuan rumah tanya, ada tuan rumah suruh duduk ke? Kan malu kawan tu. Tadi ialah ingatkan senyap macam ni, dia suruh duduk kan. Tanya pula macam tu, memang lagi segan lah kawan tu. Jadi sediakan tempat duduk, suruh dia duduk. Ya. Kemudian penyediaan makanan. Yang ni antara 5 perkara yang kena disegerakan kan. Makanan kepada tetamu. Dia jenazah kena cepatkan, anak dara kahwinkan, jenazah uruskan, makanan kepada tetamu. Kemudian apa lagi? Lupa dah. Ada antara 5 perkara lah yang kena diuruskan cepat. Jadi tetamu datang, terus sediakan makanan. Jangan sembang lama sangat dululah. Kemudian menyediakan makanan yang halal, yang baik, yang mampu disediakan sekadar kemampuan. Dan sunnah mengambil tahu dan menyediakan menu kegemaran tetamu. Dia tuan rumah, kalau orang minta izin nak datang, dan kita tanyalah dia dulu sepatah. Dia kata, petang free tak? Lepas asar nak datang ni, kata. Okey boleh datang. Kau nak makan apa? Kita tanya dia. Apa yang, ataupun memang kita tahu apa yang dia suka. Kita duduk satu rumah dengan dia masa kat universiti, kita gila-gila masak kan. Yang kawan tu pakar masak kari, yang kita pakar masak asam pedas. Jadi masing-masing rindu makanan masing-masing lah, contoh kan. Jadi dia datang rumah kita. Jadi dulu memang dia kaki makan kita punya asam pedas. Kita masak. Bila dia datang tu, kita tahu dia hantu asam pedas, kita sediakan asam pedas. Contoh macam tu lah. Jadi sunnah tu. Bila dia datang ni, Masya Allah, ini lama betul aku tak makan kau macam ni. Jadi dia seronok. Tamu tadi seronok. Kan? Jadi yang jadi tamu pun kadang-kadang kena beragak jugalah. Dah tuan rumah tanya, kau nak makan apa? Tenderloin steak jadilah. Kan? Kalau nak sediakan musang king pun jadilah. Kan? Jadilah tu bunyi dia. Pening kawan tu. Jadi sunnah ambil tahu apa yang dia suka.
Kemudian sunnah juga bagi tuan rumah menemani tamu makan bersama. Bukan dia hidang tu dia masuk bilik. Hidang, tamu je makan, tuan rumah senyap, pakat semua masuk bilik. Jadi sama-sama tamu je makan. Dia jadi macam suasana dia lain. Kan paling kurang kalau dia tak makan sekali pun, dia nak layan ada benda dia kena urus pun, berdiri kejap sebelah tu, sembang sambil-sambil tanya kejap sebelah tu, lepas tu pergi balik buat urusan sekejap. Lepas tu datang. Sunnah lah sebenarnya, taklah wajib pun tuan rumah ada, tapi bila ada cantik. Bila ada cantik. Dan memang sungguh. Tuan rumah tak ada. Kemudian yang ketujuh tu, tuan rumah sendiri melayani tetamu. Itu pun satu juga. Yang ke-8, ini pun penting, menunjukkan kawasan rumah. Tetamu masuk, adab dia awal-awal bagi tahu dia dulu. Nak ke tandas ke? Tandas di situ ya. Kalau nak ke tandas, tandas di situ. Kejap lagi masuk waktu ni, nanti saya tunjuk dia tingkat atas. Di bilik ni, yang itu bilik semayang. Nanti saya bentangkan siap-siap sejadah. Kalau nak semayang, nak rehat dulu ke sekejap situ, boleh masuk kat bilik yang itu ya. Jadi tak adalah dia gagor-gagor kan. Awal-awal dia tak tahu. Kadang-kadang orang pun segan. Kalau raya tu utamalah. Daripada satu rumah ke satu rumah, kadang dia dah simpan tangki dia tu. Tangki nak terkucil tu kan. Sampai rumah kawan tu, tengok pun serius kan. Segan pula nak tanya tandas mana ni. Tapi biasa tak berlaku lah. Kita biasa memang pergi je tu, masuk-masuk. Kadang tuan rumah tak sempat cakap. Kita dulu lepas salam-salam je, tandas kat mana bang? Boleh tumpang tandas tak? Kan? Jadi adab tuan rumah tunjukkan dulu. Kalau nak ke tandas tu, situ tandas, tunjukkan. Okey. Kemudian yang ke-9, menolak dengan cara yang baik jika tidak bersedia untuk menerima tetamu. Yang ke-10, ketika mana berpisah, tuan rumah mengiringi tetamu hingga ke pintu. Iring dia kan, dia nak, saya minta izin balik ni. Oh ya ke, nak kena balik dah. Jadi izin, iring dia sampai ke pintu. Kemudian ucap terima kasih kepada tetamu kerana kesudian berkunjung membawa barakah. Kan terima kasihlah sudi datang, berkat rumah saya hari ni, awak datang seronok saya. Kemudian tidak menutup pintu sehinggalah tetamu pergi ataupun kenderaan berlalu. Maksudnya dah kita hantar sampai ke pintu tak apa dah. Dia baru sarung kasut, gedung. Kawan tengah sarung kasut lagi, gedung pintu. Dia pun kebil-kebil depan. Nak aku balik sangat ni nampaknya. Mungkin dia akan rasa macam tu kan. Jadi tunggulah dia dah pakai kasut, dia sarung. Kalau istilah kita biasanya yang berlaku kalau tetamu yang memang kita biasa, diiring sampai pintu. Kat pintu berdiri lama lagi sembang. Sembang lagi kat pintu, sarung kasut. Sarung kasut iring lagi ke pagar. Pagar sembang ni, sembang. Nanti kawan tu masuk kereta, dah duduk dalam kereta dia turun cermin. Kita kat luar kereta kan, dia turun cermin, sembang ni. Okey. InsyaAllah nanti jumpa lagi. Dia pun jalan, kita pun bye-bye. Dia pun nampak daripada side mirror kereta dia, kita bye-bye. Dia dah berlalu, baru kita masuk. Sebenarnya itu adab yang paling cantik. Supaya kita tak terlalu menunjukkan mana macam eloklah kau balik. Lama sangat dah ni. Kan kalau macam tadi tu kes dia tak tahan lah. Maksudnya tak tahan adalah sebenarnya memang aku ni banyak hal lagi. Kan maksudnya macam tu. Jadi bila dia sarung kasut je kita terus tutup pintu kan. Dia tu tak cantik lah. Keadaan dia tak cantik. Ataupun kalau memang betul-betul perlu, maknanya iring dia sampai pintu. Saya minta maaf, sebenarnya saya dah kena bersiap ni. Saya ada meeting apa semua. Jadi saya minta maaf. Saya iring sampai sini saja. Saya minta izin nak pergi mandi apa semua dulu ni. Kan kalau memang kelang kabut ataupun nak meet dengan masa. Tak apalah, tak maaf kat dia. Okey, tak apa, saya pun tak maaf lah ambil masa awak lama. Dia pun jalan, kita pun masuk. Tak apa, tapi adabnya yang baik adalah iringlah dia sampai ke selepas sampai dia berlalu lah. Wallahualam. Saya pun tak tengok Facebook kita ni. Entah ada soalan ngedok. Tak tengok salah tadi. Ya. Macam mana? Memang sungguh semua perkara-perkara ni dia bahagian daripada adab ini akan menyebabkan satunya kita sesama makhluk pun akan jadi baik kemesraan. Dan tentulah dengan sebab mesranya hubungan sesama saudara ni, sama muslim, maka akan menyebabkan rahmat Allah sampai kepada kita. Rahmat redha Allah berpahala.
besar pahala dia. Kan tadi pun kita hadisnya tu kan KPI keimanan tu. Bila libat dengan iman, tentu sekali pahala. Kan? Ustaz, kunjungan ini termasuk juga rumah adik-beradik atau rumah ibu bapa di kampung ke? Yalah, adabnya secara umum ya, tapi bila keluarga mungkinlah ada benda yang kurang sikit lah. Taklah terlalu itu kan. Tapi still sebab rumah yalah rumah mak ayah kita pun, hatta dalam Quran pun sebut kan, hatta bilik mak ayah pun kena minta izin masuk. Maknanya bukan cerita rumah orang lain ni, rumah sendiri, anak-anak nak masuk bilik mak ayah pun kena minta izin. Maknanya rumah masih ada adabnya. Lebih lagi rumah mak ayah kita di kampung ke apa ke, dia masih jadi satu adab yang baik. Kan? Wallahu alam. Yasmin Nadirah tolong type semua ni. Habis 23 adab semua dia type kan. Jadi boleh tengok balik lah. Puan Syah kata syok tengok bilik pengantin ustaz. Syok tengok bilik pengantin. Dia itu orang perempuan lah. Kalau orang lelaki dia syok tengok pengantin. Sebab dia teringin. Teringin jadi pengantin lagi kan. Itu masalah pula. Okay. Wallahu alam. Habislah dekat sini insya-Allah. Kak Sobri, hari ni kita tak ada Ustaz Umar. Kita tak ada Ustaz Umar. Wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok. Ya, besok.